Aduh, pada ni. Cukai pintu? Cukai pintu? Pintu pun ada cukai. Cukai tanah. Hak ni cukai apa? Lah, hak ni cukai jualan dan perkhidmatan. Macam mana? Nak kira lagu mana ni? Cukai pada cukai ni. Pening lah. Mira, pasal apa tu? Muka mulut popek. Dah lah cikgu. Ni ni dapat cukai pada cukai ni sebenarnya cikgu. Cukai tanah, cukai pintu, cukai jualan perkhidmatan pada ni. Itulah. Tahu kerja, tahu beli rumah tapi cukai tak tahu. Dah, jom ikut cikgu masuk kelas. Cikgu cerita semua. Pasal cukai? Ha. Sungguh cikgu? Sungguh lah. Mari jom cikgu. Cukai. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar satu mata pelajaran yang cukup menyeronokkan, iaitu matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya Percukaian. Tetapi siapa cikgu yang nak terangkan tentang cukai ni? Jom kita saksikan profil beliau. Itulah cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Azman Saad yang merupakan guru kanan sains dan matematik SMK Puncak Alam 3 Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sentiasa sihat-sihat sahaja. Sentiasa sihat-sihat saja. Ceria cikgu hari ini nak ajar tentang cukai. Tapi sebelum tu cikgu, turut serta dengan kita hari ini seorang guru jurubahasa isyarat, iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Hamid. Terima kasih juga Cikgu Kulina kerana turut serta dalam kelas pada hari ini. Terima kasih cikgu. Cikgu, ini bukan kita berdua aja nak belajar tentang cukai. Tapi ada juga murid-murid di dalam talian. Boleh cikgu perkenalkan murid-murid di dalam talian dari SMK Puncak Alam 3 Puncak Alam Selangor. Okey. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Terima kasih Mira. Hari ini bersama dengan saya 4 orang jejaka. Daripada SMK Puncak Alam 3, sebelah atas sekali kita ada Amar Haziq. Di sebelahnya itu kita ada Adib. Hai Adib. Ya. Sebelah bawah berkacamata, hujung sebelah sana Faik Faris. Dan di sebelah tepi saya ini adalah Amar Mukris. Ada 2 Amar hari ini kita. Mereka semua daripada SMK Puncak Alam 3. Sepat. Ya. Tagline sekolah kami. Tagline sekolah Ya. cikgu. Okey, baiklah, terima kasih murid-murid di dalam talian kerana turut serta juga pada hari ini. Baiklah cikgu, apa yang dimasukkan dengan cukai itu cikgu? Pening cikgu. Pintu pun ada cukai. Apa ni cikgu? Okey, jom kita belajar dengan saya. Jom. Dengan saya apa matematik itu? Mudah. Kacang. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Terima kasih. Apa khabar semua anak-anak murid? Okey, anak-anak murid di dalam Google Meet dan di luar sana. Okey, bersama dengan saya Cikgu Azman untuk slot matematik menengah atas tajuk percukaian. Okey, bab 4 tingkatan 5. Okey, pada hari ini cikgu akan membawa anak-anak semua belajar tentang cukai, itu untuk mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan melibatkan pelbagai jenis cukai. Yang kedua ialah membuat pengiraan yang tepat bagi cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan, dan seterusnya. Kita punya matlamat kita itu pelajar-pelajar hari ini dapat menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan dengan baik dan yakin. Okey, jom kita mulakan. Okeylah. Cukai. Selalu orang dengar cukai. Apa itu cukai? Okey, Mira pun tadi pening kepala tengok cukai saja. Apa cukai? Cukai tanah, cukai itu. Okey. So, apakah kepentingan membayar cukai? Kita sebagai rakyat Malaysia, perlu membayar cukai apabila tiba waktunya. Okey, apakah kepentingan membayar cukai? Jadi saya rasa dekat sini sepatutnya semua kita tahu kenapa kita perlu membayar cukai. Anak-anak di Google Meet, boleh tak beritahu cikgu dan juga host kita hari ini mengapa kita perlu membayar cukai? Silakan. Ada siapa nak bagi pandangan? Kenapa tu nak kena bayar cukai? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan.
Mana ni? Semua malu-malu lah cikgu. Dia minta kita sebut nama dia kot. Okey, mungkinlah kita nak panggil Amar Haziq. Kita mula atas sekali. Amar Haziq. Mengapa kita perlu membayar cukai? Saya rasa untuk mengelakkan denda yang dikenakan. Okey, terima kasih. Nampaknya Amar ni dia ke depan sikit. Maksudnya siapa tak bayar cukai kena denda. Okey, tak apa. Terima kasih Amar. Nak bercerita hari ini biarlah Amar dan kawan-kawan yang lain serta hos kita ni pun di luar sana pun tahu mengapa kita perlu bayar cukai. Yang pertama sekali ialah cukai inilah sebagai sumber pendapatan negara. Betul. Kerana kita sebagai rakyat membayar cukai diuruskan oleh kerajaan. Kerajaan akan gunakan duit tersebut untuk membangunkan negara. Dan pembangunan itu akan kembali kepada rakyat semula. Betul. Jadi kepentingan cukai ini ialah yang pertama sekali adalah sebagai sumber utama pendapatan kerajaan. Itulah sumber kita. Okey. Yang kedua sebagai alat untuk melaksanakan polisi. Contoh macam mana? Okey. Contoh macam kerajaan nak laksanakan program celik IT contohnya. Jadi kerajaan pun membuat program siapa beli komputer dapat rebate. Siapa beli gini dapat rebate. Okey. Tapi takkan kerajaan nak keluarkan duit bagi suruh beli laptop semua? Betul. Tak ada duit. Okey. Itu cara dia. Yang ketiga sebagai alat kawalan penjualan barang elektrik. Barang elektrik. Sorry, maafkan saya. Okey. Alat kawalan penjualan barang dan perkhidmatan. Contohnya, kita tak nak masyarakat kita merokok sangat. Kita pun naikkan cukai rokok dan tembakau. Jadi orang pun kuranglah merokok. Okey. Ataupun kita nak kurangkan orang bermain judi. Kita naikkan cukai judi. Jadi orang pun kurang bermain judi. Okey. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat kawalan untuk menstabilkan ekonomi. Contoh tahun lepas COVID-19, rakyat ramai hilang pekerjaan. So, inilah caranya. Gunakan duit cukai, berikan bantuan kepada rakyat yang terjejas. Itulah tujuan cukai ini. Jadinya, selepas dikutip duit cukai itu, ke mana pula disalurnya? Takkan kepada saya? Tidak. Okay. Jadi, antaranya adalah dihantarlah ke bidang pendidikan. Okey, terutama tahun lepas PDP, PDPR semua tu banyak diperlukan duit. Okey, apatah lagi dengan kesihatan. Okey, kemudian lagi kepada kebajikan, okey, kepada infrastruktur, kemudian awam, okey, kepada pertanian perindustrian. Alright? Kemudian keselamatan dan pertahanan dan seterusnya ialah kepada pembangunan negara. Inilah dia perginya duit cukai kita, okey, dikutip bukan hilang begitu saja. Semua yang digunakan balik kepada rakyat-rakyat yang membayar cukai dan tidak bayar cukai sekalipun mendapat faedahnya. Betul. Okey. Okey, sekarang kita tengok. Dalam topik kata 5 ini, anak-anak semua, kita didedahkan dengan 5 jenis cukai. Yang pertama adalah cukai pendapatan yang akan diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, LHDN. Yang kedua, cukai jalan, okey, dan diuruskan oleh JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Yang ketiga, cukai pintu. Nama cukai pintu nampak macam pelik, kan? Tapi inilah untuk sesiapa saja yang memiliki rumah, kena cukai pintu. Diuruskan oleh pihak penguasaan tempatan, PBT, iaitu contoh Majlis Daerah, Majlis Bandara, Majlis Bandaraya. Okey. Cukai tanah. Sesiapa yang ada tanah, kena bayar cukai. Okey. Diuruskan oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri. Dan seterusnya adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Kita selalu dengar SST, GST, itulah dia. Okey. Yang diuruskan oleh Jabatan Kas Standard Asas Diraja. Okey. Dan Mira dan anak-anak semua ya. Apabila kita bercakap tentang cukai, kita kena bayar cukai. Okay, kalau cukup tempoh, cukup syarat, kena bayar. Okay, kalau tak bayar apa jadi? Macam Amar cakap tadi, kenalah denda, penalti, penjara. Okay. Contoh cukai pendapatan. Akan ada aktanya, itu Akta 53. Pelajar-pelajar di rumah dan juga Google Meet, ingat ya, cukai pendapatan Akta 53. Iaitu ada 4 seksyen yang menerangkan. Yang pertama adalah tentang tidak maklum cukai. Yang kedua, palsukan pendapatan cukai. Supaya kena cukai kurang, dia pun palsukan pendapatan dia. Tak boleh. Okay? Yang ketiga, palsukan tanggungan. Anak ada 2, kata ada 3. Tak boleh. Okay. Yang keempat ialah palsukan cukai juga tu bantu orang membuat tuntutan palsu. Tak boleh. Apa jadi kalau langgar? Penjara sudah pasti. Denda pun kena. Penalti pun kena. Itu cukai pendapatan. Yang kedua, cukai jalan diuruskan oleh JPJ. Aktanya adalah Akta 333. Senang ingat, okey? Akta 333 iaitu memperuntukkan kalau berlaku apa-apa, kenderaan yang tidak ada cukai jalan tidak boleh berada di jalan raya. Kalau ada apa jadi, Mira? Rasanya
Kena saman lah cikgu. Betul. Kena bayar berapa? 2,000. Pandai, terbaik. Okey, anak-anak sana pun sepatutnya begitu juga. Okey, pandai. Alright. Terima kasih. RM2,000 didendanya. Okey, itu tentang cukai jalan. Cukai pintu diuruskan oleh PBT. Okey, ini untuk pemilik-pemilik rumah, kilang, kedai semua kena bayar. Akta 171 yang mana memperuntukkan kalau tak bayar cukai ini apa jadi? Pertama sekali, notis E dikeluarkan, iaitu amaran suruh bayar. 2 minggu tak bayar, keluarlah borang F, iaitu harta boleh disita. Itu adalah cukai pintu. Okey, cukai tanah pula yang ada tanah. Okey, yang mana aktanya, okey, ini cerita pendek. Okey, dia ada panjang. Kanun Tanah Negara 1967 yang mana memperuntukkan kalau tidak bayar cukai tersebut, pertama sekali borang 6A akan dikeluarkan. 2 minggu juga. Cukup time buat donor saja apa jadi? Sama juga. Tanah boleh dirampas, boleh dicukukan hak juga. Itulah dia tentang cukai tanah. Dan yang kelima adalah cukai jualan perkhidmatan. Okey, yang ini diuruskan oleh Jabatan Kastas Istana Negara. Aktanya adalah ada dua, 806 dan 807. 806 ni merujuk akta cukai jalan, cukai jualan. Cukai jualan. Okey, ini lebih pada pengilang-pengilang. Dan kita yang rakyat biasa ini yang makan dekat KFC, makan dekat McD, makan kat mana-mana sajalah. Okey, fast food kita kena akta 817. Itu cukai perkhidmatan. Pergi hotel kena bayar lebih, pergi sana naik lebih. Okey, itulah dia. Cukainya berapa peratus tu agak-agak Mira? Cukainya ialah 6% sahaja. Okey, dalam resit kita ada tulis 6%. Itulah dia. Betul. Okey, kalau tak bayar apa jadi? Denda, penjara dan penalti juga. Wow, Alright. itu dia tentang cukai dan itulah cukai yang cikgu akan fokuskan dalam kelas pada hari ini. Iaitu cikgu dah terangkan cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Selepas ini ada banyak lagi aktiviti menarik dan penerangan yang ringkas tentang cukai daripada cikgu Azman kita pada hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, ingat matematik itu kacang. Kembali selepas ini hanya di slot menengah atas. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM di mana pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik untuk murid-murid tingkatan 5 dengan tajuknya percukaian. Kita di studio kita ada Cikgu Azman dan juga Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Kulina serta murid-murid di dalam talian. Baiklah Cikgu, di segmen kali ini apa pula perkongsian Cikgu tentang cukai? Silakan. Okey, saya nak bantu Mira dan juga anak-anak murid di luar sana tentang cukai jalan. Okey, cukai jalan. Apa itu cukai jalan? Okey, sesiapa sahaja yang ada kenderaan bermotor, motosikal, kereta, lori, asalkan ada enjin sahaja, maka kena bayar cukai jalan. Okey, di mana? Okey, yang pertama sekali ialah kenderaan tersebut perlu bayar cukai tersebut dan dikutip oleh JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Itu yang pertama sekali kita tahu. Okey, yang kedua ialah pemilik kenderaan perlu memberi cukai jalan setiap tahun. Okey, setahun sebelum tamat tempoh. Okey, resit cukai jalan wajib dipamerkan di sebelah kiri cermin kenderaan. Ataupun kalau motosikal simpan dalam seat itulah. Betul. Okey, dan perlu dipamerkan kalau diminta. Okey, contoh kalau waktu Roblox ke, diminta tunjuklah. Betul. Okey. Yang ketiga ialah kenderaan yang tidak bayar cukai melebihi setahun, Mira ya. Lebih setahun, mereka tak boleh nak perbarui cukai. So nak buat macam mana? Kenalah pergi ke Puspakum dahulu. Cek dulu kenderaan tersebut okey tak okey. Puspakum kata okey, maka mereka keluarkan resit, barulah boleh diperbaharui cukai jalan tersebut. Dan yang keempat ialah menggunakan dan tidak punya cukai jalan menyebabkan macam Mira cakap awal tadi, didenda sebanyak RM2,000. Tak ada kompromi dah. Okay? Tahan saja, tak ada saja, automatik denda RM2,000. Okey. Okey, jom kita tengok latihan. Okey. Tengok latihan pertama.
Jadual menunjukkan kadar cukai jalan bagi motosikal dan juga di Malaysia ya, di Malaysia itu motosikal lain nilainya. Kereta lain nilainya, okey? Dan juga Semenanjung, Sabah Sarawak lain juga harganya. Kenapa Malaysia di Semenanjung Malaysia lebih mahal berbanding Sabah Sarawak? Adalah sebabnya, okey? Saya tak mau cerita dekat sini. Panjang cerita nanti, okey? Pendekkan saja. Okey. Tengok contoh yang pertama. Sylvester memiliki sebuah motosikal berkapasiti 220cc yang digunakan di kampus Universiti Malaysia Sabah. Hitung cukai jalan untuk motosikalnya. Soalan sangat mudah. Okey? Untuk menjawab soalan ini, saya beritahu awal-awal ke sini. Okey? Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, lihatlah di manakah lokasinya. Dia berada di Sabah. Betul. Okey, dia ada di Sabah ya, di Sabah. Sini. Kemudiannya, okey, saya patah balik kejap lari sikit tadi. Okey, dia ada di Sabah. Okey, yang kedua adalah kapasiti motosikal adalah 220cc. Okey, so kita tengok dekat jadual kita ni, lihatlah berada di Sabah Sarawak di sini. Kemudian motosikal 220cc berada dalam kumpulan yang di sinilah. Betul. Okey, jadinya berapakah bayarannya? Okey, cuba Mira tengok jadual ni. Okey, agak-agak Mira, berapakah yang dikenakan kadar cukai jalan untuk motosikal Sylvester ini? Kadar cukainya RM12, cikgu. Pandai, okey. Begitu saja. Okey, lokasi, okey. Kemudian cc dan tengok lokasi dekat mana. Okey, RM12. Alright. Okey, soalan A. Soalan B pula. Okey, ini secara umum ya, secara umum kita tulis. Okey, lihat tadi lokasi di mana, cc berapa dan terus ambil jawapan. Beritahu saja jawapannya RM12. Okey, RM tak tulis pun tidak mengapalah. Okey, dibenarkan. Okey, tengok soalan B pula. Okey, kali ini Mokhtarudin pula. Mokhtarudin, dia ada 2 buah motosikal masing-masing 110cc dan juga 300cc untuk kegunaan persendirian di Perak. Okey, hitung jumlah cukai jalan yang dikenakan kepadanya. Okey, samalah juga. Okey, syarat pertama tadi ialah lokasi ada di Perak. Okey, yang kedua ada pula motosikal. Okey, cc-nya 110 dan juga 300cc. Okey, so berapakah cukai jalan dikenakan? Sama juga ya. Lihatlah di Semenanjung Malaysia. Okey, motosikal 110 percuma saja di mana-mana saja. Okey, so yang kedua 300cc dalam kumpulan yang di bawah sekali ini. So jumlah dikenakan ialah sebanyak RM75. Alright. Jadinya dekat sini jumlah cukai dikenakan ialah percuma ni jangan tulis percuma. Tulislah RM kosong. Okey, tambah dengan 75. Walaupun percuma kena tulis juga RM kosong ya. Sebagai cara penulisan jawapan. Okey. Lihat soalan nombor 2. Okey. Tadi sudah terangkan kepada anak-anak murid semua, okey, cara untuk mengira. Sekarang ni kita nak minta anak murid kita bersama-sama dengan saya, okey, untuk kira pula soalan yang kedua. Okey, soalan yang berbunyi, Puan Mary, seorang pengurus pemasaran di Kota Kinabalu, Sabah, mempunyai motosikal berkapasiti 125cc. Selain itu, dia ada juga 2 buah kereta masing-masing untuk kegunaan sendiri, masing-masing 1700cc dan juga 3175cc. Okey. So macam cakap awal tadi, pertama sekali ialah lihatlah lokasinya, okey. Yang kedua tengoklah kenderaannya apa. Okey, alright. Jadi dekat sini, sebelum kita jawab soalan bentuk pengiraan, nak tanya balik, nak refresh balik. Apakah kesan dari segi perundangan jika cukai jalan lebih setahun? Ini just refresh balik saja. Okey, seperti anak-anak semua sudah tahulah. Okey. Jadi apakah kesan kalau road tag lebih dari setahun? Saya tanya seorang anak murid dulu, siapa-siapa yang berani nak mencuba? Okey, silakan. Adib angkat tangan. Silakan Adib. Boleh dikenakan denda sebanyak RM2,000. Okey. Alright, terima kasih Adib. Adib pun nampak dia macam Amar juga. Dia lebih nampak denda saja. Sedangkan soalan ini, dia kata, apakah kesan risiko perundangan jika cukai lebih setahun? Jika lebih setahun, perlu dibawa pergi ke Puspakum dahulu. Betul. Okey, baru boleh renew road tag. Yang kena 2,000 tu kalau ditahan oleh JPJ. Okey, berhati-hati. Soalan nampak senang kan? Jadi kebat di situ kena hati-hati. Okey, alright. Inilah kesan tadi ya. Tidak boleh berada di jalan raya dan juga didenda lebih RM2,000. Dan juga perlu pergi Puspakum juga tadi. Okey, kita pergi pada pengiraan lah, senang. Okey. Berdasarkan jadual motor di bawah. Okey, hitung jumlah cukai motor yang perlu dibayar
jika dia semuanya dia renewkan. Okey. Satu-satu tengok Untuk motosikal tengok. Untuk motosikal saya bantu awak. Okey. Motosikal 125. Kumpulan yang ini. Percuma saja. Sabah atas Sarawak sama saja. Percuma. Okey. Alright. Sekarang anak-anak murid semua minta bantuan kamu semua untuk cuba kira kereta pula. Kereta pula. Okey? Alright. Saya bagi kamu masa mudah je sebab anak-anak Spark ni hebat. Okey? Ya. 1 minit saja untuk cuba hitung berapakah cukai yang dikenakan untuk 2 buah kereta miliknya. Okey, silakan. 1 minit saja saya bagi peluang kepada untuk cuba mengira. Jadi murid-murid di rumah pun boleh turut serta mengira untuk kenderaan 1,700cc dan 3,175cc. Saya pun nak buat pengiraan jugalah cikgu. Kalau untuk kereta, adakah sama bagi motosikal ataupun berbeza sikit? Dia ada jadual kereta pula. Ada jadual yang lain pula cikgu ya. Okey. Kita tengok murid-murid di dalam talian tekun nak siapkan tu. Okey cikgu. Okey, nampak macam Faik Amar Haziq pun dah ready dah tu jawapan tu. Okey, alright. Okeylah. Kita laju saja sebab budak-budak ni, anak-anak ni, Spark hebat ni, mereka ni cekap dan laju. Calon-calon harapan A sekolah kami. Okey, alright. Sekarang saya nak minta semua keempat-empat orang jejaka-jejaka hebat ini tunjukkan jawapan kamu dekat kamera. Cikgu nak tengok betul tak betul jawapan. Boleh tunjukkan jawapan. Okey, Adib terbalik Adib ya. Okey, alright. Okey, kita nampak jawapan. Okey, Amar Mukris terbalik jawapannya. Boleh pusingkan jawapan. Pusingkan jawapan. Kertas kamu jangan. Okey, alright. Okey. Mira bantu saya Mira tengok. Ada tak yang berbeza dekat sini? Kalau saya tengok daripada jawapan mereka, semuanya sama cikgu tapi ada yang berbeza sikit. Untuk jawapan Amar Mukris. Di manakah berbezanya tu? Kalau kawan-kawan dia ada buat sen dekat belakang tu. Ada titik 25 sen. Tetapi Amar tak buat. Betul ke salah tu? Nanti kita tanya cikgu. Okey. Terima kasih Mira. Okey. Sekali pandang jawapan akhir semua orang nampak betul. Okey, cuma tadi jawapan Amar Haziq tadi dia tertinggal sen tadi. Jadi kalau tertinggal sen, alhamdulillah kita terimalah. Tak tolak markah cikgu. Tak tolak markah. Okey. Okey. Terima kasih kepada anak-anak semua. Semua terbaik, semua hebat, semua berjaya dengan jawapan yang tepat. Okey. Wah, itu dia kata hebat. sangat senang topik ni. Ajar sekali je. Semua okey. Okey. Seterusnya kita tengok. Ya, sebab sebenarnya sekali ya. Macam cakap awal tadi, syaratnya yang pertama adalah lokasi. Okey. Jadi Sabah Sarawak, lihat di Sabah Sarawak lah. Okay, dia ada jalan Semenanjung sebenarnya, tapi saya tunjuk Sabah Sarawak lah sebab ya Sabah Sarawak. Okey. Kemudian kereta 1,700cc kumpulannya ini. Okey, iaitu yang pertama kali automatik memang kena RM160. Memang dah kena. Tetapi ini untuk 1,200 yang pertama saja. Kalau lebih, dia 1,700. Betul. Terlebih 100 tu. Yang 100 itulah darabkan dengan 30 sen. Ya. Setiap satu sisi darabkan 30 sen. Okey. Yang kereta ini pula, kategori ini. Untuk 3,000 yang pertama, automatik kena RM1,004. Okey. Tapi ada lebih 1,500 lagi ni. Itu darab dengan 135. Ya. Okey. Jadi cara penulisan jawapannya, yang pertama sekali lah buat beginilah. Okey, kita nampak jawapan ni kan. Alright. Yang kedua untuk kereta yang 375, begini kita buat. Okey. Yang depan ni adalah untuk yang kadar asas ni. Yang asas ni memang kena. Okey. Yang ini yang baki sisi lebih tu. Alright. Okey, kemudian tambahkan semua. Okey, dan dapat jawapan akhir. Okey, tuliskan semua sekali. Bayaran cukai jalan ialah 192 untuk motosikal tadi, 1260.25 untuk kereta tadilah. Ini dua-dua kereta tadi. Okey, campurkan semua sekali. Dapat begini. Baik. Alright, senang je kan? Mira yang duduk sini pun faham. Okey, anak-anak murid pun faham semua. Okey, Ya. sangatlah senang soalan ni. Okey, tak susah mana. Jadi kalau dapat soalan bentuk gini, diberilah soalan macam sekalipun dia pusing macam pun, tetap boleh jawab. Iaitu yang pertama sekali adalah lokasi, yang kedua adalah sisi. Okey. Lokasi yang kedua ialah sisi. Kena fahamkan dekat situ. Jangan tersalah tengok lokasi, jangan tersalah baca sisi berapa. Nanti risau jawapan akhirnya tak tepat. Baiklah, terima kasih cikgu atas perkongsian yang telah diberikan. Tahniah murid-murid dapat jawab dengan tepat. Tapi selepas ini ada lebih banyak lagi perkongsian tentang cukai daripada Cikgu Azman. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Didik TV.
Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Baiklah cikgu, untuk segmen kali ini, cukai apa pula yang cikgu nak terangkan ni cikgu? Okey, Mira. Cukai pintu, cukai tanah. Wah. Apakah itu cukai pintu tanah? Takkan pintu pun kena cukai. Takkan tanah kena cukai. Alright. Tak apa, cikgu terangkan. Alright. Okey, cukai pintu. Cukai pintu bukan maksud pintu kena cukai. Okey, cukai pintu ni ialah merujuk kepada sesiapa sahaja yang ada rumah, ada kedai, okey, ada bangunan komersial, okey, ataupun even tanah kosong pun, mereka akan dikenakan cukai tanah. Okey. Jadi kenapa cukai dikenakan? Siapa yang kutip? Cukai ini dikutip oleh pihak berkuasa tempatan. Contoh Majlis Bandaran Puncak, Majlis Bandaran Kuala Selangor, Majlis Bandaran Shah Alam. Okey. Itulah. Kenapa mereka kutip cukai ini? Untuk mengutip sampah, bersih longkang, buat landscape, baiki lampu jalan. Itulah gunanya. Okey. Jadi sesiapa saja ada rumah dan juga kedai-kedai ni kena bayar cukai tersebut. Okey, biasanya kita akan dapat cukai ini setengah tahun sekali lah. Ya. Okey. Di mana cukai ini juga dikenakan cukai taksiran. Okay, mungkin Mira pernah tengok ataupun anak-anak murid pernah tengok cukai ayahnya kena cukai, cukai taksiran. Inilah dia. Okey, alright. Pengiraannya. Okey. Tengok contoh soalan. Macam saya kata tadi, pada saya matematik itu kacang saja. Saya tunjuk satu contoh saja. Lepas ni semua orang akan dapat jawab. Okey. Encik Anik ada sebuah rumah teres di Shah Alam. Dia menerima bil cukai pintu tahunan berjumlah RM432.50. Okey, soalan simple je. Anik ada rumah teres di Shah Alam, terima cukai pintu RM432.50. Okey, soalan pertama. Jika kadar cukai pintu ialah 500 tahun, hitung nilai tahunan bagi cukai pintu dikenakan. Okey, di sini ada satu perkataan yang sangat penting, iaitu nilai tahunan. Agak-agak Mira lah. Ya, cikgu. Apakah itu nilai tahunan? Agak-agak lah. Kalau tahu ke. Nilai tahunan itu yang dibayar secara total 12 bulan lah cikgu. Okey, terima Bukan, kasih. cikgu? Mira. Oh, kurang tepat. Silakan, tak cikgu. Apa. Okey, untuk anak-anak murid semua dan juga Mira dan anak-anak di luar sana, nilai tahunan ini merujuk kepada contohnya, okey, sebuah rumah di Shah Alam, okey, contohnya pihak berkuasa tempatan menilai kata kadar sewa di Shah Alam contohnya lah RM2,000 untuk rumah ini. Jadi kalau setahun darab 12, makanya akan jadi RM24,000. Inilah merujuk kepada nilai tahunan, iaitu jangkaan kadar cukai, kadar kutipan yang akan dikutip sekiranya rumah di kawasan Shah Alam ni disewakan. Jadi inilah dia nilai tahunan. Okey, alright. Jadi dekat sini kadar cukai pintu 500 tahun ini, jadi berapakah nilai yang dianggarkan oleh pihak berkuasa tempatan untuk rumah teres di Shah Alam? Jadi caranya sangat mudah. Okey, di mana kita hanya perlu ingat formula sahaja. Okey, kadar cukai taksiran, cukai pintu sama dengan nilai kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Itu saja clue dia. Okey, cukai taksiran bersamaan dengan kadar cukai dikenakan darab dengan nilai tahunan. Okey, dalam soalan ini kadar cukai tahunan sudah diberikan. Betul. Okey, kadar cukai juga dah diberikan. Cuma nak cari nilai tahunan. Jadi langkah pertama, kita gantikanlah semua maklumat di dalam formula ini. Okey, kita pun tulis. Okey, tulis cantik-cantik pun tak apa, sengit-sengit pun tak apa. Janji dapat dibaca tulisannya. Okey, jadi 5%, 5%. Darab dengan nilai tahunan. Nak tulis nilai tahunan boleh, NT boleh, X boleh, tak kisahlah. Okey, sama dengan kadar cukai dia, iaitu RM432.50. Okey. Jadi nak cari nilai tahunan bila ada operasi darab. Mira ingat tak lagi zaman sekolah Mira dulu, kalau tambah nak hilangkan kita tolak, darab kita akan bahagi. Okey. So dekat sini operasi apa Mira nampak itu? Darab, cikgu. Darab. Jadi kita hilangkan sebab operasi bahagi. Pandai. Okey, jadi dekat sini untuk mencari nilai tahunan, kita hanya perlu buat yang cukai taksiran ini dibahagikan dengan 5% tersebut. Bahagi saja. Okey? Alright. Dan gunalah kalkulator kita tu. Okey, otak Jepun kita tu. Kan dapat jawapan. Okey? Jadi nilai taksiran rumah di Shah Alam untuk rumah teres ialah RM8,650.
Okey, itulah nilai maksudnya. Maksudnya kat sini saya buka kalkulator saya. Wow, cikgu sentiasa ada ada. kalkulator. Okey, alright. Jadi dekat sini secara umumnya kita boleh katakan harga sewaan rumah di Shah Alam bagi rumah teres ialah 8650 dibahagi 12. Dan biasanya sini dia menganggarkan sebuah rumah teres Shah Alam boleh disewakan dengan harga RM720 sebulan. Jadi kalau setahun 8650. Bila 8650 ni kena cukai 5% sahaja. Okey, alright. Faham? Faham. Senang. Okey, alright. Kita pergi yang berikutnya kita tengok. Okey, pemarkahannya mesti ditunjuk ya. Yang ini ni wajib tunjuk untuk markah yang pertama dan jawapan akhir tunjuk. Yang hijau tu tak tunjuk, tak apa. Tak ada masalah. Baik. Okey, kita tengok contoh soalan B pula. Okey, kali ini kita keluarkan maklumat. Masih ayat yang sama, okey, tetapi untuk yang B ini nilai tahunan ialah 5460. Dia beri nilai tahunan NT di sini. Dan soalan minta kata hitung kadar cukai. Okey, kadar cukai yang cari. Berapa peratus cukai tersebut? Okey, jumlah cukainya sama juga 432. Jadi macam kita nak buat ni. Lagi sekali kita bermain dengan formula awal tadi iaitu kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Jadi kita gantilah saja dalam formula lagi sekali. Okey, kadar cukai nak cari, letaklah sebarang huruf pun tak kisah. Biasanya kita letak huruf X lah. Okey, jadi X per 100 darab dengan nilai tahunan 5406.25 sen dan sama dengan 432. Okey, lagi sekali. Okey, kita nak hilangkan pindah, memindah, memindah. Pastikan mahir sebab ada pelajar yang tersilap pindah, Habis jawapan salah, dapat lain. Okey, jadi di sini saya pindahkan. Saya pindahkan ini dulu. Sama juga operasi darab, jadikan bahagi. Okey, dapat begitu mula-mula. Dan bila dibahagikan dapat 0.08. Untuk mencari peratus, sebab kadar cukai dalam peratus. Untuk mencari peratus, darablah dengan 100. Maka dapatlah jawapannya 8%. Begitu saja. Okey, formula utamanya ini tadi. Alright, cukai tafsiran sama dengan kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Cuma ingatan untuk pelajar-pelajar, formula ini tidak diberikan dalam senarai formula SPM dan juga peperiksaan. Tak diberi Jadi dibagi. murid-murid kena ambil poin ni, note kat situ, tuliskan cikgu catat. Tapi sebab soalan senang saja, kacang mereka kata lagu tu. Okey, kacang tak anak murid kat luar sana? Kat Google Meet kacang ke tak? Kacang ke tak? Kacang hangguk kepala. Kalau hangguk tak hangguk, kita cek tengok pemahaman mereka. Okey, mari kita uji. tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ya. Okey, itu soalan dia. Okey, Puan Wikneswari mempunyai sebuah rumah teras tingkat di Cemor yang berada di bawah penyelidikan Majlis Bandaraya Ipoh. Okey, itu maklumat utama. Okey, MBI itu Majlis Bandaraya Ipoh mentaksirkan nilai tahunan rumah teras tingkat di Cemor adalah RM11,760 dan kadar cukai pintu dikenakan ialah 2.8% setahun. Hitung bayaran cukai pintu dikenakan kepada Puan Wikneswari bagi tempoh Julai hingga Disember. Okey, saya bantu anak-anak di luar sana, okey, keluarkan maklumat dahulu supaya mengurangkan risiko silap mengeluarkan maklumat. Okey, yang pertama sekali ialah sana nilai tahunan. Okey, nilai tahunannya ialah 11760. Ingat kepala, NT-nya ialah 1760. Yang kedua, kadar cukainya ialah 2.8. Yang soalan minta ialah cari bayaran cukai pintu. Nak cari CT. Okey, jadi CT di mana? Okey, CT di mana? CT kena cari kadar cukai darab dengan nilai tahunan. Okey, kadar cukai dah dibagi. Nilai tahunan dah dibagi. Nak cari CT. CT tang mana? Siti tang mana? Depa kena cari. Okey, depa kena cari. Okey. Alright. So, langkah pertama keluarkan maklumat. Okey, ganti dalam formula tu. Itulah tadi. Kadar cukai 2.8%. Darab dengan nilai tahunan 11,760. Sambunglah ke bawah tu. Okey, sambung ke bawah tu. Alright. Okey, murid-murid di Google Meet sana. Nampak macam excited nak cuba jawab kan? Okey. Bila guna kalkulator, okey, dapat jawapan begini. 32928. Okey, nak tanya kamu semua. Adakah ini merupakan jawapan anda? Sekali ini soalannya. Adakah ini jawapan anda? Masing-masing gelik tu. Faik gelik, Amar gelik, okey, Amar Haziq gelik. Habis tu apa jawapan sebetulnya? Cuba terangkan sikit kepada saya dan juga Kak Mira kat sini. Apa jawapan sebetulnya?
Okey. Okey, Faik Okey, Faris. Faik Faris. Angkat. Silakan. Jawapannya RM164.64. Kenapa ya Pak A? Sebab kena bahagi dua. Sebab waktu dia Julai hingga Disember, bukannya Januari hingga Disember. So kita kena bahagi dua. Okey, terbaik. Otak makan kismis selalu. Okey. Betul. Okey, di sini Hebat. yang kita cari ni ialah untuk setahun. Okey, setahun. Okey, tu saya buruk. Setahun. Tapi soalan minta Julai hingga Disember. Okey, ada 6 bulan sahaja. Betul. Setengah tahun. That's why lah kena dibahagikan dengan dua. Okey, tahniah untuk Faik Faris. Okey, anda semua bagus. Ya. Baik cikgu. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Tadi cukai tanah, okey, cukai pintu, kan nak pergi buat cukai tanah. Ini pun tak payahlah. Cerita sama tadi, okey. Mesti berpusing-pusing dengan formula tadi. Alright? Terlaju sikit dengan tu. Sama juga 3.5%, okey, kemudian cukainya dibagi 581. Nak cari NT, macam soalan pertama tadi kan. Okey, jadi langkau-langkau pindah-pindah pastikan dapat jawapan dia. Okey, alright. Begitulah je cara. Okey, semuanya bermula dekat sini, bermain dengan formula-formula ini saja. Ya. Okey. Cukai pintu Mira faham? Faham cikgu? Nak pergi cukai tanah. Sekarang kita masuk ke cukai tanah pula. Cukai tanah, okey. Dari tanah kita bermula, ke tanah juga kita pergi lepas tu. Okey. Cukai tanah pun sama juga. Dikenakan kepada semua pemilik tanah. Siapa saja ada tanah, sama ada tanah untuk pertanian, tanah untuk bina rumah, tanah untuk buat bangunan industri apa tu, semua kena cukai. Okey? Alright. Di mana, okey, cukai ini dinamakan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Okey, dikutip oleh Pejabat Tanah dan Galian lah. Macam sekali. Untuk orang duduk rumah bangunan tinggi, mereka kena cukai dah. Sebab mereka duduk tinggi, tak ada tanah pun. Kena cikgu, mesti kena. Kena adil. Cukai apa? Kalau macam tu, Mira rasa ni cukai kotak nama dia cikgu. Oh, cukai kotak. Pandai sangat Mira ni kan? Betul ke cikgu? Cukai petak, Mira. Cukai petak. Cukai petak. Okey. Kotak, Alright. maafkan Sesiapa saya. yang tinggal di bangunan tinggi, kondominium, apartmen, pangsapuri, okey, mereka tak ada tanah, tapi mereka tetap kena cukai juga. Namanya adalah cukai petak. Oh. Cukai petak, okey. Kena juga. Okey. Okey. Terus direct to the point. Macam mana nak kira? Senang. Sama macam cukai pintu tadi. Di mana syaratnya ialah untuk cukai tanah, formulanya ialah kadar cukai darab dengan luas tanah. Itu ya formula dia. Okey, kadar cukai darab dengan luas tanah yang dia ada. Okey. Contoh Puan Saadiah. Dia ada sebuah rumah yang dibina di kawasan keluasannya 1375 meter persegi. Di mana dikatakan kawasan tersebut setiap luas tanah tersebut dikenakan 48 sen bagi setiap meter persegi. Okey, jadinya ini adalah kadar cukai tanah. Ini adalah keluasan tanah tersebut. Jadi darab sahaja dapat jawapan. Okey, sangat senang, very easy kata orang. Okey, alright. So, yang ini kena tunjuklah dalam kerja ni. Kemudian dapat ini. Cumanya macam saya kata tadi, berhati-hati sebab soalan minta kata dia nak Januari hingga Jun saja. Okey. Jadi anak-anak saya ingatkan dekat sini, bila menjawab soalan exam tengah tahun ke SPM khususnya, bila menjawab tu pastikan jawab ikut soalan mintanya apa. Betul. Okey. Di sini soalan minta cari Januari hingga Jun, 6 bulan saja. Sedangkan kita cari awal tadi ni untuk tempoh setahun. Ya, 12 Okey? bulan. Jadi bahagi dua dulu. Jadi dapatlah bayarnya ialah sebanyak RM330. Ya. Apa sekalipun, bendanya simple dan sempoi saja. Ingat formula ini, semuanya beres sahaja. Ya. Okey, anak-anak di luar sana. Nak tanya, nak test, nak uji kamu semua. Faham tak faham tentang cukai tanah ni? Okey, lihat soalan yang berikutnya. Okey, tentang ini. Atas tak baca, tak apa. Cari keyword-keyword dia. Iaitu, dia kata tu, tanah perumahan 25 sen. Okey. Tanah pertanian 18 sen. Dan tanah industri 45 sen. Cari keyword tu ya. Okey, kemudian dia kata sini. Soalan pertama, Encik Goh ni dia ada tanah perindustrian. Clue dah beritahu dah. Baik. Okey, di mana jumlah cukai setengah tahun. Okey, cukai setengah tahun 315. Berapa luas tanah dia? Okey, jadi bermainlah dengan formula tadi lagi sekali, okey, iaitu
cukai tanah sama dengan kadar cukai darab dengan luas tanah. Okey. Kali ini kadar cukai ada, tahu dah 40 mesin. Cukai tanah pun tahu dah, iaitu 315. Cuma kena hati-hati sini, kenapa Mira agak-agak? Kerana ini merujuk kepada setengah tahun. Formula ini untuk setahun. Jadi nak macam nak buat setahun? Darabkan dengan 2. Okey, jadi kita tulis lagi tu. Okey, darab dengan 2 bahagi dengan nilai bagi setiap meter persegi. Okey, jadi dapat jawapan. Alright. Di bawah ni kalau buat step lagi boleh, tak ada salah, tapi tinggal tak apa. Jimat masa. Okey. Ya. Ini yang wajib ditunjukkan. Okey, nampak 315 darab 2 ni wajib tunjuk, ini wajib tunjuk dan jawapan akhir tunjuk. Meter persegi tak tulis pun tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright. Anak-anak di Google Meet dan di luar sana, okey. Kamu dah tahu cara kiraannya, nak tanya jugalah pakai ingatan balik. Encik Goh ni, dia ni action sikit. Dapat bil cukai taksiran tanah ni, dia buat dono, buat tak tahu, tak payah pun. So, apakah bentuk hukuman yang boleh diambil oleh pejabat tanah galian, kata Cik Goh? Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, Cik Goh ni boleh kenakan hukuman apa? Okey, Amar Mukris. Silakan Amar. Tanah Cik Goh boleh dirampas. Tu dia. Betul. Tanah boleh dirampas. Okey? Betul. Terima kasih Amar Mukris. Okey? Cakap pun macam berkait tanah tu. Okey? Alright. Bila tak bayar cukai ni, mula-mula sekali ialah kena surat amaran dulu. Tapi ini kan dia langsung tak buat bayaran apa-apa. Dia buat dono ya. Jadi memang patut tanah dia dirampas. Okey? Ya. So senang je kan bagian ni. Ingat sekali saya ulang tadi, untuk cukai pintu, cukai tanah, formulanya adalah kadar cukai darab dengan nilai tahunan untuk pintu dan luas tanah untuk cukai tanah. Okey. Alright, ini semuanya boleh tahu. Okey, terima kasih kat situ. Semua bijak. Baik. Okey. Itu dia. Jadi itu penjelasan cikgu tentang cukai pintu dan juga cukai tanah. Ada beza sikit daripada segi formulanya yang di mana pada di hujung tu ada untuk orang kata cukai tanah. Kalau cukai tanah kita ada di belakang tu kita apa cikgu? Cukai tanah dan kadar cukai darab dengan luas tanah. Luas tanah. Cukai pintu, kadar cukai darab dengan apa terang? Nilai tahunan dia. Nilai tahunan. Baik. Terima kasih cikgu. Kita beri berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan lagi satu cukai. Apa pula cukai yang seterus ini? Jangan ke mana-mana, hanya di slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot menengah atas di Didik TV KPM. Kita dah berada di segmen kali ini di mana cikgu akan terangkan cukai jualan dan perkhidmatan pula. Betul cikgu Betul. Apa pula cukai jualan dan perkhidmatan ni cikgu? Ini dekat dengan jiwa kita ni cikgu. Okey, Mira dan anak-anak murid semua, okey, menjadi isu dan juga panas. Dulu GST, sekarang SST. Tetap sama dikenakan cukai juga. Okay. Apa itu cukai jualan dan perkhidmatan? Okay. Cukai jualan ini merujuk kepada cukai yang dikenakan kepada pengeluar, pengilang. Okay. Kita sebagai orang biasa ni tak kena cukai ni. Okay. Kadar cukainya mula dikuatkuasa pada 1 September 2018. Okay. Di mana dikenakan kadar cukai adalah 0%, 5% ataupun 10%. Bergantung pada jenis-jenis lah ada. Okay. Kemudian kita sebagai rakyat biasa ni pula dikenakan cukai perkhidmatan. Okey, cukai perkhidmatan iaitu kita masuk hotel kena bayar sikit. Kita masuk makan fast food kena bayar sikit. Kita bayar elektrik kena cukai sikit. Semua kena. Berapa peratus cukainya? 6% sahaja. Okey, alright. Okey. Jadi sama, topik ini mudah sangat. Tak sampai 6 minit boleh selesai faham kita. Okey. Tengok soalan contoh. Adriana membeli 5 ketui ayam. Okey, 3 burger dan 4 bekas air berkarbonat. Okey, jadual harga dia. Okey, kita memang tak payah kira pun. Kita pergi ke depan, bayar kaunter, nah bayar, selesai. Tapi kita tak pernah faham apa benda ni. Okey, jadi untuk mengira cukai perkhidmatan, caranya adalah mulakan tahu dulu berapakah kadar bayaran untuk barang-barang kita beli.
Jadi dekat sini dia beli 4 ketul ayam, okey, 3 ketul burger dan 4 cawan Air. darab macam biasalah, semua orang tahu. Okey, dapat jawapannya kat situ. Okey, RM61.65. Tapi ada pula cukai yang dikenakan 6% ni. Jadi harga yang kita patut bayar tadi perlu darab pula dengan 6% sebagai tambahan kepada bayar kita. Jadi bila kita darabkan, kena tambah sikit, jadilah RM65.30. Okey, yang lebihan itulah namanya adalah cukai perkhidmatan. Okey, kita kena cukai perkhidmatan sahaja. Okey, alright. Okey, nampak senang saja kan? Okey, ini untuk kita makan-makan. Yang kita guna lampu, guna ayak semua tu pun kena bayar juga. Okey, so lagu mana cara dia? Macam mana cara dia? Okey, contoh beginilah. Encik Bun ni menggunakan 750 kWh elektrik pada bulan Mac. Diberi bahawa siapa guna lebih 600 kena cukai tersebut. Jadi dia guna 750, dah confirm kena. Okay. So berapakah dia kena bayar? Okey, tengok jadual. Okey, ini soalan bentuk kebat sedikit, okey, tapi kebatnya arah senang-senang saja. Okey, di mana ada jadual mengatakan bahawa untuk penggunaan 200 yang pertama, okey, kena setiap satu unit tu 0.218 sen. Jadi kalau kita darab dengan 200, siapa guna 200 yang pertama tu automatik memang kena 4.60 sen. Automatik kena. Okey. Untuk yang berikut tu dia kira 100 saja. Okey, 100 berikutnya setiap satu unit 33 sen. Jadi jumlahnya berapa? Okey, untuk X ni. Nak cari amount ialah penggunaan darab kadar. Baik. Jadinya ini darab kadar ni dapat jawapan kat sini. Ya. Sini ya. Tu dapat jawapan dia. Okey, kemudian untuk yang ini pun sama juga. Untuk cari yang ini bahagi yang ini. Ini operasi asas biasa ni. Okey, bahagikan dapat jawapan dekat situ 300. Dan ini pula dia kata 150 saja. Kenapa? Sebab jumlah sini adalah 750. Walaupun dia kata maksima 300. Okey, jadi itu cara dapatkan nilai X, Y, Z ni. Satu maka saja. Senang. Okey, B pula. Okey, B pula nak kira sama tadi lah. First kali untuk kira kadar cukai, mesti tahu dulu berapakah jumlah bayaran dikenakan. Ditambah semua tadi. Okey, tambah ini, dapatlah jumlah yang dia dah guna pada bulan tersebut. Lepas tu campurkan dengan 6% cukai. Okey, sama tu tadi. Okey, jumlah yang dia guna campur dengan 6% cukai. Jadi pada bulan tersebut Encik Bun kena bayar sebanyak 332.52 sen. Nampak very simple kan? Ya. Sangat senang. Jadi tak ulas banyak pun tak apa dah. Okey? Okeylah. Anak-anak murid semua di luar sana, okey, Mira kat studio, okey, semua-semua rakan-rakan semua. Alright. So, daripada maklumat yang saya bentangkan tadi, okey, tentang cukai-cukai ini, ingatlah bahawa cukai itu wajib dibayar sekiranya kita cukup sifat dan cukup syaratnya. Okey? Jadi murid-murid hari ini, sebagai rumusan hari ini, sebelum saya buat rumusan sedikit, nak minta juga ada pelajar nak beritahu apa yang mereka dapat hari ini. Ada tak? yang ingin kongsikan Ah. apa yang mereka faham dalam kelas kita pada hari ini. Silakan. Siapa nak kongsi sedikit? Okey, silakan Ahmad Haziq. Hari ini saya dapat memahami kepentingan cukai dan cara mengira cukai serta denda yang dikenakan apabila tidak membayar cukai. Okey, cukup perfect, cukup sifat semua. Okey, Sempurna. Sempurna. Okey, Terima kasih. tahu jenis cukai, tahu kepentingan cukai, Ya. tahukah apakah hukumannya kalau tidak bayar cukai dan of course utamanya ialah pengiraan cukai tersebut. Ya, betul. Jadi samalah macam saya cakap hari ini pun, okey, untuk Mira dengan anak-anak murid semua, kita mesti tahu untuk topik ini kita mesti tahu jenis cukai. Betul. Okey, pihak yang berwajib tu yang kutip cukai tersebut, apakah hukuman kalau tidak bayar cukai tersebut? Okey, mungkin Mira tertanya, cikgu, tak ada pun kira tentang cukai pendapatan? Okey, di sini kenapa tak kirakan? Kita punya kelas ni dalam sekolah sikit je masa. Cukai pendapatan ni banyak perkara yang Betul. besar. Jadi kita akan bincang pada kelas yang akan datang. Okey. Jadi untuk hari ini inilah dia 4 cukai yang kita akan belajar. Saya dah ajar pada kamu semua. Harap-harap semua simpan dalam kepala, masuk telinga kanan, simpan di sebelah kiri. Okey. Alright. Simpan. Pastikan semua mahir tentang membuat pengiraan semua jenis cukai tersebut. Ya. Okeylah Mira ya. Ya, cikgu. Sebagai yang terakhir sekali Mira, ingatan kepada Mira, anak-anak murid, diri saya sendiri, semua orang, iaitu utamakanlah apa yang boleh utamakan. Kerana kecemerlangan itu terbina daripada kemampuan berapa kali kita bangkit selepas kita terjatuh. Dan Mira serta anak-anak semua, dengan saya matematik itu
kacau. Ya, terima kasih Mira. Baik cikgu, tapi sebelum kita akhiri kelas kita cikgu, murid-murid pun orang kata bagi feedback yang bagus, menjawab soalan dengan baik. Sedikit pentafsiran mereka bagaimana mereka pada hari ini. Okey, pada hari ini awal-awal sebab saya bagi satu saja sebab semua malu-malu saya. Ya. Tapi bila dah mula dapat rentak, saya boleh bagi pada mereka 5 ke 6. Wah. 5 ke 6. Semuanya bagus. Mereka dapat memahami, mengamalkan dan juga membudayakan benda tu. Jadi kita bagi paling kurang 5 untuk semua sekali. Wah, cemerlang. Tahniah Ya. semua. Beri tepukan untuk diri anda. Dan juga cikgu, untuk murid-murid yang berada di rumah yang ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang cukai, tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini, di manakah mereka boleh dapatkan? Dapatkan maklumat di MySumber. Semuanya ada di situ. Ya, di Sumberku, atau anda boleh saja terus layari laman sesawang yang telah tertera di kaca TV. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Azman atas Sama-sama. perkongsian pada hari ini. Terima kasih murid-murid di dalam talian dari SMK Puncak Alam 3, Puncak Alam Selangor, dan tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat kita iaitu Cikgu Kulina. Diharapkan ilmu yang Cikgu Azman kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan terus cemerlang dalam matematik, kerana matematik itu kacau. Terima kasih Cikgu, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.